Okay, hello everyone. Welcome back again. Okay ya, in my previous lesson saya telah bincangkan subtopik 3.1 iaitu tentang apakah maksud tindak balas redox dan juga kaedah yang pertama ya, iaitu cara kita nak mentafsir suatu tindak balas redox dengan menggunakan perubahan oksigen. Okay ya, hari ini kita sambung perbincangan kita. Okey ya, bagaimana kita nak tafsir suatu tindak balas redox menggunakan ya kaedah perubahan hidrogen pula. Okey ya, kita lihat kalau suatu bahan itu dia menerima dari segi menerima hidrogen. Sama ada bahan tindak balas tu menerima hidrogen ataupun dia mengalami kehilangan hidrogen. Okey ya, kehilangan hidrogen. Kehilangan hidrogen. Kita lihat ya. Okey, kalau dia menerima hidrogen, kalau suatu bahan tersebut, okey ya, bahan tindak balas tersebut menerima hidrogen, maka dia mengalami proses penurunan. Proses penurunan. Okey. Kalau dia bahan tindak balas tersebut kehilangan hidrogen. Okey ya, bahan tindak balas menerima hidrogen, proses penurunan. Kalau bahan tindak balas tersebut kehilangan hidrogen, maknanya dia mengalami proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan. Okey ya, kita lihat satu contoh tindak balas. Okey ya. Saya ambil satu contoh tindak balas. Kita lihat okey. Cl2, okey ya, klorin bertindak balas dengan H2S, hidrogen sulfida ya, okey. Hidrogen sulfida. Okey ya, berubah, okey ya, menghasilkan 2 HCl gas, okey ya. So bukan HCl hidroklorik ya, hidrogen klorida, okey. Next one, tambah sulfur berpecah. Okey ya, so kita lihat sebelum saya sambung ya, saya mungkin labelkan lah, okey ya, dia punya bahan tindak balas. Okey, ni adalah gas klorin. Okey, gas klorin. Okey, yang ni ialah gas hidrogen sulfida. Okey, yang ni bukan asid hidroklorik ya. Kamu nampak tak? Dia wujud dalam bentuk gas. So dia adalah gas hidrogen klorida. Okey, gas hidrogen klorida. Okey, jangan silap label kata asid hidroklorik ya, sebab ni bukan larutan aqueous ya. Kalau larutan aqueous baru asid hidroklorik. Ni dalam bentuk gas, so hidrogen klorida, dan ni ialah sulfur. Okey, kita dah mengenali nama bahan tindak balas tersebut ya. Okey, saya tulis balik reaction tersebut kat bawah sebab saya nak labelkan dia mengikut proses penurunan dan juga pengoksidaan ya. Kita lihat. Okey, kita lihat sekarang. Kita boleh identify. Okey, I use a red pen. So kamu lihat ya, gas klorin tu dia berubah menjadi HCl. Okey, apa perubahan yang kita perhatikan? Di sini tak ada hidrogen, tapi di sini ada hidrogen. Maknanya dia telah menerima hidrogen. Okey ya. Okey, menerima hidrogen. Menerima hidrogen. Okey. Manakala gas hidrogen sulfida telah berubah menjadi sulfur. Nampak? So dia mengalami kehilangan hidrogen. Kehilangan hidrogen.
Okay, dengan cara ni kita boleh easily dengan senang kita boleh identify yang mana mengalami proses penurunan, yang mana mengalami proses pengoksidan. Kita lihat kalau dia terima hidrogen, dia mengalami proses penurunan. So maknanya klorin mengalami proses penurunan. Okey? Dan oleh sebab hidrogen sulfida dia kehilangan hidrogen, so dia mengalami proses pengoksidaan. Okey? Bila kita dah boleh identify ataupun mengenal pasti proses pengoksidaan dan penurunan, just dulu kita boleh identify, kenal pasti dia punya ejen dia sekali. Kalau dia sebelum ni saya dah bagi tahu, kalau dia mengalami proses penurunan, so ejen dia adalah opposite, bertentangan. So dia adalah ejen pengoksidaan. Senang saja dengan ejen pengoksidaan. Okey. Manakala hidrogen sulfida okey so dia mengalami proses pengoksidaan, so by itself dia adalah ejen penurunan. Senang saja selalunya kita pilih ejen ni di kalangan bahan tindak balas, bukannya hasil tindak balas. Ingat tu Okey. Sekarang kita akan gunakan contoh ni untuk membuat penerangan bagaimana kita nak terangkan ataupun tafsir bahawa dia adalah tindak balas redox. Okey kita lihat. Kita buat secara sistematik, kita gunakan hidrogen sulfida dulu. Okey. So saya buat untuk gas hidrogen sulfida. Okey. Molekul hidrogen sulfida. Jadi gas kan? So saya boleh labelkan sebagai molekul. Okey, molekul hidrogen sulfida. Okey, saya boleh gunakan formula. Okey. Dalam penerangan, no problem, dengan syarat formula kimia dia mesti betul. Okey hidrogen sulfida mengalami kehilangan. Okey kehilangan hidrogen. Okey, membentuk HCl. Okey membentuk sulfur. Sulfur S. Okey. So kalau dia mengalami kehilangan hidrogen, maknanya H2S dia kehilangan hidrogen kan, dioksidakan. Okey dioksidakan kepada sulfur. Okey. Air sekali H2S ialah ejen penurunan. Senang saja. Okay. We go for the second half. Okay, second one. Chlorine pula. Okay, use a different color. Okay, kita lihat. Okay. Molekul chlorine. Okay dia menerima hidrogen membentuk hidrogen klorida HCl. Bukan asyik klorik gas hidrogen klorida. Okey. So Cl2 kalau dia menerima hidrogen, so dia mengalami proses penurunan. Okey, so Cl2 klorin diturunkan kepada HCl. So dengan tu Cl2 ialah ejen pengoksidaan. Okey. So kita lihat dia act upon each other. Kamu lihat klorin dia mengalami proses penurunan, bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So klorin akan mengoksidakan hidrogen sulfida kepada sulfur. Manakala hidrogen sulfida adalah ejen penurunan yang akan menurunkan klorin kepada hidrogen klorida. So from here you can see they act upon each other lah. Tapi bila kita terangkan, you can use simple sentence seperti yang saya tunjukkan di sini. Can go directly lah. Okay
kemutelankan cara macam ni is good enough ready for you to tafsir the reaction. Okey, kita lihat, kita sambung last kali, kita simpulkan. Okey ya. So last one ialah kesimpulan dia. Kita lihat. So tindak balas di atas, okey, tindak balas di atas melibatkan proses pengoksidaan dan penurunan secara serentak. Okey ya. So maknanya dia melibatkan proses pengoksidaan penurunan secara serentak, maka ia adalah tindak balas redoks. Maka ia adalah tindak balas redoks. Okey. Kalau kita rujuk balik persamaan tersebut ya. So dalam persamaan ni dia tidak melibatkan oksigen. Okey ya, dia tidak melibatkan oksigen. So bagi persamaan ataupun tindak balas sebegini, kita tak boleh gunakan kaedah pertama untuk mentafsirnya. Okay, so we cannot use the first method, iaitu perubahan dari segi oksigen untuk mentafsir tindak balas ni. Sebab kita lihat ya, dalam tindak balas ni dia langsung tidak melibatkan oksigen, tidak sesuai. So kita boleh gunakan cara yang kedua, iaitu perubahan hidrogen untuk mentafsirnya. Okay. Okay, I give you another example. Kita lihat satu lagi example. Okay ya. We just go through, kita cuba identify sahaja. Okay ya, kita lihat. Okay, let's go for another one more. Okay, kita lihat. I use a different color pen. Okay, kita lihat. Okay, Cl2 klorin bertindak balas dengan amonia NH3 menghasilkan gas nitrogen dan juga hidrogen klorida. Okey, kita cuba balancekan equation dia. So ni 3 nitrogen 2, so kita letak 2 di depan. Okey, 2 nitrogen, 2 nitrogen. 2 kali 3 6 hidrogen. So letak 6 di sini, 6 hidrogen. So klorin mesti ada 6, so kita letak 3 di sini. So semua persamaan kimia mesti imbangkan. Bila tulis persamaan kimia mesti imbangkan. Okey ya. So ada 2 perkara kamu kena buat dengan berhati-hati. Satu ialah formula kimia dia betul, yang kedua dia mesti diimbangkan. Okey, kita lihat, kita ambil contoh ni. Okey, senang saja. Just follow the same method like just now. Kita ikut je. Okey, kamu lihat ya. Okey, amonia dia telah berubah menjadi nitrogen dan klorin telah berubah menjadi hidrogen klorida. Okey ya. So di sini dia menerima. Okey ya, dia menerima hidrogen. Menerima hidrogen. Okey. Yang ini dia mengalami kehilangan hidrogen. Kehilangan hidrogen. So kita ikut cara yang di atas. Kalau dia menerima hidrogen, maknanya dia mengalami proses penurunan. Proses penurunan. Okey. Kalau dia kehilangan hidrogen, dia mengalami proses pengoksidaan. Dan akhirnya kita boleh identify ejen dia dengan senang. Okey. Klorin mengalami proses penurunan, so dia adalah ejen bertentangan ya, opposite, ejen pengoksidaan. Dan amonia dia mengalami proses pengoksidaan, so by itself dia adalah ejen penurunan. Okey.
Very simple. Okay ya. So kamu boleh gunakan format di atas untuk menerangkan tindak balas ini lah. Okay, you can try on your own. Okay, itu sahaja for today. In my next lesson, saya akan bincangkan cara ketiga, iaitu cara nak menerangkan tindak balas redox dari segi pemindahan elektron. Okay, so look forward for it in the next lesson. See you all. Thank you.